Dia tak nak ikut saya kan. Tu biasa kan. Dia cerita sikit ni. Saya sampai pukul berapa? Ikut suka saya. Tuan-tuan boleh tunggu kan? Tuan-tuan tunggulah, saya nak balik. Agak-agak patutlah. Kita masuk sejarah Madinah sikit. Kemudian berhenti lah boleh ya. Ni cerita nak cerita betul-betul tuan-tuan ni, sejarah ni, sejarah hijrah. Banyak orang tak ambil betul-betul kan. Jadi kita faham. Jadi tuan-tuan, ketika Abu Ayyub tuan-tuan duduk di atas, di bawah, Nabi tidur. Nabi ni makhluk Allah. Panas, Nabi berpeluh. Sebab Nabi pun macam kita juga. Nabi pun kencing, Nabi pun berak, Nabi pun makan. Tapi air kencing Nabi lebih harum daripada kasturi. Air orang Taman Senangin, jangan tanya. Makan pula buah apa? Berjengkol tu kan. Buah genuak tu, buah jengkol datang kencing kat surau. Pak Imam, walau tu bau buah tu. Buah apa? Buah kerdas kan? Jangan. Tuan-tuan janganlah tuan-tuan. Buah kerdas tu, ada tuan-tuan kawan saya, dia suka buah kerdas. Buah tu lah buah jengkol kan? Buah genuak, buah kerdas tu. Nikah nak makan malu. Tapi buah tu makan lemak tuan-tuan. Kalau nasi sepinggan jadi 2 pinggan. Lain kali dia beli senyap-senyap, dia bolam poket. Kawan tak boleh makan nasi, makan. Sedap sungguh. Malam tu tidur, rupanya makan buah tu, angin, dia kentut. Dia nak kentut tak boleh. Dia lepas pelan-pelan dalam selimut. Bini apa? Awak bau pasal malam. Tak bau pasal malam. Bau kedai. Bini tak pernah bau. Kan dia pergi pasal malam bau kan. Rupanya bau kedah tu. Bau kentut dia. Tak pernah makan bau pasal malam ni. Allah Akbar. Tu cerita tuan-tuan. Tidak tuan-tuan lena. Tuan-tuan ni kan boleh. Cerita sikit mata macam tu lah. Kat mana tak? Sambung. Saya pun lupa dah. Abu Ayyub. Abu Ayyub tadi kan. Baru teringat tuan-tuan. Nabi tidur di atas. Nabi berpeluh. Peluh Nabi lebih harum daripada kasturi. Pernah Sayyidatina Aisyah, Nabi masuk, Nabi keluar, Aisyah masuk. Najis Nabi wangi. Allahu Akbar. Sebab Nabi Rasulullah kan, Habibullah, Khatamun Nabiyyin, Nabi akhir zaman. Jadi Nabi tidur atas berpeluh. Berpeluh Nabi, peluh itu menitis celah-celah pelepah tamar yang disusun jatuh bawah. Jatuh atas muka Abu Ayyub. Abu Ayyub tahulah bila jatuh wangi. Dia pegang wangi. Dia buat apa? Dia nganga mulut. Dia buka. Peluh tu jatuh. Dia telan. Peluh tu jatuh, dia telan. Jatuh telan. Tengah duk nganga tu, Nabi turun. Wahai Abu Ayyub, kenapa duk buka mulut tu? Ya Rasulullah, peluh kamu jatuh daripada atas lebih harum daripada kasturi. Aku sayang kamu ya Rasulullah. Aku minum peluh kamu ya Rasulullah. Nabi kata apa? Oleh kerana engkau telah meminum peluhku, engkau akan duduk bersamaku di syurga. Kita peluh Nabi tak ada dah. Kenapa kita buat 5 Al-Hijrah ni? Nak ingat Nabi bang. Nak ingat sejarah Nabi. Kalau tak ada Nabi, Negeri Sembilan tak ada Islam. Tak ada Islam bang. Tapi kerana Nabi tuan-tuan, ada orang Islam di sini. Alhamdulillah dah, bawa umrah. Orang paling ramai ikut saya orang Negeri Sembilan dah. Nak ikut ustaz dah kata, nak pergi ustaz. Apa nak ikut jadi dengan ustaz. Saya baru ni ada seorang pakcik. Dia kecil je, orang Negeri Sembilan ni tak banyak, tak besar-besar lah. Kecil-kecil je. Macam kecil-kecil je. Tapi bini dia tu dia lah. Saya kata, pocik, ni isteri kau. Dia kata, ni isteri Dan ni. Saya kata, pakcik jangan jalan laju. Sebab isteri pakcik jalan macam penguin. Kan bini dia jalan macam penguin tu. Saya kata, jangan laju. Dia kata, dia pun bagi tahu, kau pegang ikan Dan ni kuat-kuat. Jangan kau lepas. Dia kata, kalau kau lepas, susah Dan. Bini dia pegang kain ihram tu. Dia jalan laju, bini tarik. Laju ya, tarik, terlujut. Dia duk jalan lagi apa? Kono soju. Soju apa bawah apa pun tak ada dah. Orang Negeri Sembilan teruk betul lah tuan-tuan. Aduh. Sebab tu tuan-tuan dikasih dan rahmati Allah kan. Dia nak cerita itu dia berkat tuan-tuan. Keberkatan yang ada pada Nabi. Nabi duduk tuan-tuan, alhamdulillah 4 hari di Quba. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi Quba, jangan lupa Nabi kata, man tawadda fi manzili. Siapa yang wuduk di kediamannya, summa tusalli raka'atain, kemudian dia solat, dia semayang 2 rakaat fi Quba, dalam masjid Quba, kal umrah, dapat pahala umrah. Sebab tu siapa yang duduk Madinah, tuan-tuan ingat, 1 rakaat di Madinah
1000 pahala. Satu rakaat di Masjid Haram 100,000 pahala. Satu rakaat di Masjid Aqsa 500 pahala. Satu rakaat di masjid di Qaryah ni 27 kali ganda. Kalau di sini samalah 27 kali ganda. Menunjukkan bahawa kena pergi tuan-tuan dalam hidup kita ni umrah sekali. Kalau tak boleh pergi haji lah, tak dapat kuota kan, pergi. Sebab satu rakaat 1000 pahala di Madinah. Satu rakaat di Masjid Haram 100,000. Sebab tu ada orang yang pergi dengan saya, dia pergi Masjid Aqsa, pergi Madinah, pergi Mekah, balik tak solat dah. Saya kata kenapa? Banyak pahala dah ustaz. Tak solat tu. Teruk sungguhlah tuan-tuan. Sebab tu kita ambil ni. Di Masjid Quba, siapa ambil wuduk di hotel? Kalau boleh ambil di hotel. Siap-siap pergi semayang dekat mana? Tuan-tuan masuk Masjid Quba orang lelaki. Tengok dekat jam. Dekat jam tu ada kayu-kayu. Jam tu lekat dekat kayu tu. Itulah tempat unta Nabi berhenti. Semayang tahiyatul masjid di situ. Dapat satu umrah. Kemudian masuk di dalam, ada macam lampu macam ni. Lampu gantung. Itu tempat Nabi baca khutbah. Nabi duduk tidur di situ selama 4 hari di Quba. Semayang sunat duha. Banyak orang dia tak tahu. Saya pergi sana cerita satu-satu bagi dia orang faham tu. Kan? Bila dah di Quba tuan-tuan, pergi. Daripada Nabi Sangha Quba ni, Nabi melalui ada satu pintu Nabi selalu masuk dekat Masjid Nabawi. Namanya Babus Salam. Tuan-tuan kena masuk. Babus Salam ni belah kiri. Kalau duduk macam ni lah. Kalau belah di belakang, belah kanan. Babus Salam. Ini pintu yang Nabi selalu masuk. Ada satu pintu Babul Abu Bakar, Babul Ali ada. Itu tempat sahabat masuk. Kan? Ada Babu Jibril, ada Babu Nisa, orang perempuan selalu masuk. Ada satu disebut sebagai mihrab. Dia disebut sebagai pelantar sufi. Pelantar sufi bukan di atas pelantar yang tinggi tu. Itu adalah tempat sebenarnya rumah Sayyidah Fatimah. Ahli sufi di ujung sana, mereka dah pecah dah tuan-tuan. Tapi buat atas pelantar tu. Itu namanya mihrab sufi, ahli sufi duduk situlah. Ni masuk daripada Babus Salam, tuan-tuan tengok tiang nombor 5. Ni saya beritahu tuan-tuan ni. Tiang nombor 5 tu tuan-tuan tengok. Di atas tiang tu ada macam renda-renda. Renda-renda itu buat dengan tulisan emas. Ditulis di renda itu, hadza had Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah masjid Nabi yang asal. Banyak orang tak tahu. Pergi Madinah, apa tak tahu. Apa tak tahu. Ni tengok tiang nombor 5. Ada renda had Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu masjid Nabi yang asal. Kemudian jalan depan sikit, tengok ada satu mihrab. Itu ialah mihrab Sayyidina Uthman. Kemudian jalan depan sikit, ada satu mimbar. Min baiti ila mimbari raudatun min riyadil jannah. Daripada rumahku ke mimbarku, taman surga. Daripada sinilah raudah. Raudah tu kalau tuan-tuan nak tahu, ni kapet dia warna hijau macam ni. Warna biru tak ada, oren tak ada, hijau tuan-tuan. Jadi tuan-tuan nak cari hijau. Ni hijau aja tuan-tuan. Ni itu raudah. Daripada mimbar ini ada satu pintu. Di tepi pintu tu ada satu mihrab. Mihrab itulah mihrab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di belakang mihrab itu ada satu tiang dekat dengan mihrab tu. Orang yang tahu, di depan tu ada lubang macam ni, dia buat macam tu. Dia buat bulat tu, dia tulis hadhihi sutunah mukhallaqah. Itulah tiang batang kurma yang sayang Nabi. Banyak orang tak tahu. Batang kurma ni cerita ketika Nabi tuan-tuan baca khutbah, dia bersandar di tiang tu. Bila bersandar, satu hari datang seorang perempuan, ya Rasulullah, dah lama dah member ni, aku ganti yang baru. Nabi kata silakan. Bila dibuat, batang kurma tu diletak di tepi. Nabi naik, batang tu menangis. Batang kurma tu macam budak-budak menangis. Sahabat dia tanya, kenapa, siapa menangis ni? Nabi tahu batang kurma tu. Nabi turun, Nabi pegang. Wahai batang kurma, kenapa menangis? Ya Rasulullah, sampai hati kamu ada member baru, kau buang aku ya Rasulullah. Nabi kata, mau tak? Wahai batang kurma, aku doa 2 keadaan. Yang pertama, aku doa supaya kamu meninggal. Sebab binatang hidup, batang kurma pokok pun hidup. Aku doa kamu meninggal. Ataupun aku doa kamu hidup di dunia ni. Dia kata apa? Doakan aku mati ya Rasulullah. Kalau doa aku hidup, engkau akan mati ya Rasulullah. Aku akan berpisah dengan engkau. Doakan aku mati, aku akan hidup di surga. Aku akan hidup dengan engkau ya Rasulullah. Batang kurma sayang Nabi. Kita, Allah, tak tahulah tuan-tuan, sedih ya. Sebab tu tuan-tuan, itu mihrab Nabi. Mihrab. Saya pernah bawa orang cacat. Orang OKU kan, orang cacat.
Sebab tu kalau tuan-tuan pergi Mekah, Madinah, tolonglah orang yang cacat ni. Saya bawa pak saudara saya. Saya tolak kursi roda. Dia orang tak nak tolak. Anak dia tak nak tolak. Saya tolak. Mutawif tolak. Tolak buat muka kesian. Sebab nanti askar tu, amuk tu bapak kamu, bapak saudara kamu ke, pakcik ke, ataupun abuk. Saya kata, "Naam ya Syekh." Naam tu ya. Bila buat muka kesian, nak ta'al, dia kata, dia panggil. Kalau tolak, polis tolong. Saya pun dia tolak. Masuk tuan-tuan, masuk tepi mihrab. Saya duduk tepi mihrab, Pak Teh saya tadi duduk ni depan mihrab. Dia kata, "Pak Teh, semayang Pak Teh." Dia tak pernah pergi lagi. Pak Teh turun. Berdiri. Kalau boleh berdiri, duduk. Pak Teh sujud tu. Dia pun semayang sujud. Saya habis, Pak Teh menangis lah Pak Teh. Dia pun menangis sujud tu. Habis. Pak Teh tahu tak Pak Teh semayang dekat mana? Dalam raudah lah Ustaz. Memang dalam raudah. Pak Teh tahu dekat mana? Raudah lah Ustaz. Tak. Sebenarnya Pak Teh semayang dalam raudah. Pak Teh tengok depan ni. Apa dia ni Ustaz? Pak Teh semayang dalam raudah. Pak Teh sujud tadi. Pak Teh sujud atas tapak kaki Nabi SAW. Dia pun alhamdulillah. Seronok dia. Saya kata, Pak Teh saya 18 kali lah tak dapat lagi. Pak Teh duduk tepi pula bagi aku pula. Tu dia tu tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, siapa yang dalam raudah ni afdal doa. Banyak kita duk kalut solat. Sebenarnya dalam raudah afdal doa. Sebab ini ialah tiang mukhalaqah. Ini mihrab Nabi. Di belakang itu ialah tiang Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sini pula dia ada tanda tu. Hadhihi sutunah Aisyah radhiyallahu. Sini pula hadhihi sutunah Abu Lubabah. Tiang taubat. Pernah dengar tak tiang taubat? Tuan-tuan, ni tiang taubat. Sebab tu kata ulama, di antara dua tiang ini mustajab doa. Dalam raudah mustajab doa.